kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Al-Askandari sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudaka wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Sebaik-baik segala waktumu itu waktu yang engkau pandang dalamnya keadaan kehendakmu bagi engkau kembalikan bagi Tuhanmu atas yang menghukumkan halmu, dan ditolakkan engkau dalamnya kepada wujud kehinaanmu. Ini sambung lagi sifat semula jadi atau fitrah kejadian manusia, iaitu merasai kehinaan, keperluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlunya Allah. Kita ni berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni kaya, bersifat kaya. Kita ni bersifat fakir. Antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu tu fakir di sisi Allah. Allah tu kaya lagi terpuji. Apa makna fakir? Berhajat, perlukan Tuhan. Kita ni amat memerlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat naluri kita. Akan sampai satu ketika nanti, walaupun kita sombong, tak mau kat Tuhan, tak mau masjid, tak mau sembah Allah, akan sampai masa dia. Bila nyawa kita nak tercabut, masa tu baru ingat Tuhan. Ya, baru teringat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada keliling kita, siapa tak boleh tolong? Doktor tak boleh bantu, adik-beradik tak boleh tolong. Masa tu baru rasa kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum sampai kepada peringkat tu, mainlah duduk dunia ni kita rasa hina, merendah diri kepada Allah. Kita merendah diri kepada Allah, dia akan menjadikan kita jinak dengan Allah Ta'ala. Orang yang sombong, dia liak dengan Tuhan. Tapi tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok orang yang tepuk dada orang, cakap pang, pang, pang. Mana dia larat main masjid? Dia tak larat main masjid. Dia tak larat baca Al-Quran. Dia tak mampu berzikir. Pasal apa? Tuhan tak sayang kat dia. Tuhan benci. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci, tak kasih pada orang yang sombong. Baliknya Allah kasih pada orang yang bersifat tawadhu', merendah diri. Sebab apa kita rendah diri? Sebab kita tahu kita ni fakir. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu fakir di sisi Allah. Kita tak ada dunia berhajat, Allah bagi ada.
Dah ada berhajat, Allah terus menghidupkan kita. Tu kita dapat nikmat, kita cerita tu nikmat ijad, wujud kita ni nikmat Allah. Dah ada, Allah bagi meneruskan ada, itu nama nikmat imdad. Dan dari situ sampai mati banyak nikmat yang kita dapat. Kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat naluri kita. Sifat naluri. Jadi malam ni Syekh Ibn Atha'illah nak bagi tahu kita manakah waktu yang paling baik dalam hidup kita. Waktu yang paling bagus. Waktu yang paling bagus ni waktu yang paling dekat kita dengan Tuhan. Siapa nama masjid? Ni orang panggil masjid pasal apa? Pasal sempat sujud. Masjid ni tempat sujud. Pasal apa? Dalam ibadat kita ni yang paling hampir kita dengan Tuhan ketika sujud. Ketika kita letakkan muka kita tempat yang kita pijak ni, lantai ni tempat kita pijak. Letak muka kita yang mulia ni tempat yang paling rendah. Masa itulah kita dekat dengan Allah. Itulah waktu yang kita paling hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah waktu yang paling baik sekali. Itu dia. Kata Syekh Ibn Atha'illah, khairu awkhatika. Waktu yang paling baik bagi engkau dalam hidup ni, waktu yang paling bagus sekali. Bila paling bagus? Waktun, iaitu waktu tashhadu fihi, engkau melihat padanya. Pada waktu tu kamu pandang dengan mata hati wujuda wa khatika, wujudnya berhajat kita kat Tuhan tu. Waktu kita pandang mata hati kita, kita paling lemah, paling berhajat pada Allah. Jadi kita tak nampak orang lain dah boleh tolong kita, yang kita nampak hanya Allah. Waktu tu paling hebat. Kalau kita duduk nampak orang ni boleh tolong, orang ni boleh tolong, kita masih jauh dengan Allah. Tapi kalau kita nampak mata hati yang boleh tolong aku ni hanya Allah, tak ada siapa boleh tolong. Itu barulah tuan-tuan sekalian, waktu yang paling dekat. Kalau ada boleh jumpa orang yang dihukum gantung sampai mati. Dia digantung mati. Dia telah dijatuhkan hukum gantung sampai mati. Dia duduk bilik nak kena gantung. Saya biasa jumpa orang macam ni. Dia cerita, dah ustaz, tak nampak siapa dah boleh tolong kita. Hari-hari tu kita tak tahu bila kita nak diambil untuk pergi ke tali gantung. Selalunya dia ambil hari Khamis tuan, hari Khamis. Hari Khamis dia ambil kita pergi jumpa adik-beradik, anak bini kita, makan sekali apa semua. Malam tu makin mayang tahajud niat puasa, makan sok. Subuh tu subuh terakhir untuk kita. Sujud tu sujud yang terakhir. Lepas tu habis bagi salam terus sujud. Masa tu mereka angkat pergi ke tali gantung. Hari-hari nak tunggu kena gantung ni tak fikir siapa dah. Ingat Allah ya. Mereka zikirkan lagu kita tuan. Kita pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Laju. Dia doa tuan. Subhanallah. Sebut Allah tu dalam betul. Astaghfirullah. Mana betul-betul mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak nampak lain dah. Mata hati dia nampak Allah. Saya biasa jumpa orang macam ni. Saya pergi Mekah tuan. Pergi Mekah, saya perhati dekat seorang laki-laki. Dia main dengan kami. Naik kapal terbang. Apa nama, tahun 2006. Saya kerja haji 2006. Penerbangan yang kedua. Turun pergi Madinah. Duduk sana 9 hari, pergi Mekah. Banyakkan kita jemaah haji Malaysia ni, kalau main penerbangan awal, kita buat haji tamattu' lah. Lepas kita buat umrah, kita akan tanggal ihram, tunggu pula tu. Masa haji nak pergi nak pergi di Arafah tu, barulah kita pakai ihram semula. Kena bayar dam tamattu' lah.
Tapi dia ni, dia buat haji ifrat, tuan-tuan. Daripada dia pergi tu sampai habis haji, baru tanggal ihram. Bayangkan nak jaga tu, kan senang jaga, nak jaga semua tu. Satu hari entah macam mana, dia masuk bilik hotel saya. Sembang dengan saya. Dia perkenal diri dia, nama Muhammad. Dia ni orang pelih, dia kata. Saya kenal ustaz, ustaz tak kenal saya. Ustaz kalau pergi pelih, saya ada dengar kuliah ustaz, tapi duduk belakang-belakang lah. Saya ni ustaz benarnya dah dijatuh hukum gantung sampai mati oleh mahkamah tinggi. Saya cuma tunggu hari nak kena gantung ya. Selalunya kalau orang nak digantung ni, dia kata dia pandai ambil hari Khamis. Tapi satu hari ustaz dia kata, dia masuk bilik saya, masuk ke dalam ni, lalu depan sel kita, berhenti betul-betul depan sel tu, buka kunci. Saya pikir-pikir hari tu hari Rabu, bukan hari Khamis, hari Rabu. Dia bawa saya pergi jumpa penguasa penjara Taiping. Penjara Taiping tu beritahu Sultan Perlis ampun dia, berdebui. Tapi dia cerita kat saya, bila kita ni dah digantung hukum mati, tak nampak lain dah, tuan. Hati tu pandang Allah, betul-betul berhajat kepada Allah. Allah kalau semayang, tuan-tuan, penuh khusyuk, tak ingat lain dah. Kita semayang khusyuk, kita zikir, penuh pengharapan, kita berdoa meleleh air mata. Kita rasa kita terlampau dekat dengan Allah, tak ada siapa boleh tolong kita. Itu yang dikatakan waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Sebab kita tak nampak lain dah boleh bantu kita. Melainkan yang boleh bantu kita, tolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana khawru au khatika. Ada satu doa, tuan, yang diajar oleh ulama. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Allah, ya Allah Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik hariku, ayyamina, khairu ayyamina. Allahumma ja'al khaira ayyamina. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik hariku, yauma nalqa, hari aku bertemumu ya Allah. Bila kita jumpa Tuhan ni? Bila kita mati. Masa kita hidup tak boleh tengok Tuhan, tak boleh nampak Tuhan. Annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tak boleh melihat Tuhan kamu melainkan kamu mati. Mati baru boleh tengok Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jadi minta hari sebab baik hari aku bertemumu ya Allah. Wa anta radin anna, hari itu kau redha aku. Hari mati itu Tuhan terima kita dengan penuh redha. Itulah hari paling kita gembira, tuan-tuan. Fakashafna an karita'aka fabasarukal yawma hadid. Hari kita nak mati itu Tuhan buka pintu langit. Kita pandang ke atas langit, tuan. Kita nampak dah apa yang ada sebalik itu. Apa yang Rasulullah janji. Lambaian bidadari, air sungai yang mengalir, baungan bau wangian syurga, dah kita dengar, dah kita bau. Itulah hari yang paling bahagia hidup kita, tuan. Itu dia. Nak capai ni kena sungguh-sungguhlah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa bercita-cita nak bertemu dengan Tuhan dia, naklah dia mengerjakan amalan yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam buat amal soleh, jangan sekutu Allah Ta'ala dengan sesuatu. Buat ibadat betul-betul lillahi ta'ala. Itu jalan untuk mendapat redha Allah, kasih sayang Allah. Hari yang bahagia, kita nak yang tu. Jadi, hari yang paling, waktu yang paling baik bagi kamu, waktu, iaitu waktu tashhadu fihi wujuda fakhatika, iaitu pada hari kamu merasai wujudnya
berhajat kamu kat Tuhan tu, amat perlukan Tuhan. Allah tak tahulah tuan-tuan. Saya, pengalaman saya lah. Saya kena tahan ISA, polis tahan saya. Lama cerita ni, tahun 88. Isteri tengah mengandung. Syarat. Dalam poket saya cuma ada RM18. 18 ringgit lah duit. Duit bank tak ada, simpanan apa tak ada. Tumpang duduk rumah Pak Mentua. Pak Mentua pula, Allah buat bendang. Bendang pun bukan bendang dia, bendang sewa. Saya pun tak nampak lain dah. Ni kita, hati kita ingat Tuhan. Tuhan saja boleh tolong. Tak ada siapa boleh bantu. Maka terbayanglah cerita Nabi Ibrahim. Macam Nabi Ibrahim bawa anak dia Siti Hajar. Anaknya Ismail dan isterinya Siti Hajar pergi tinggal di Mekah tu, biwadin ghairi zar'in. Pergi tinggal di bumi Mekah yang tak ada penghuni. Wadi yang kering kontang. Rumah tak ada apa tu, tumbuhan tak ada apa pun tak ada. Yang Allah ya. Ibrahim cekal sungguh dia pada Allah Ta'ala. Serah diri sungguh dia kepada Allah Ta'ala. Kita tidaknya ada juga kawan-kawan boleh tulang tengok. Pak Mentua tumpang tu boleh tengok Nabi Ibrahim macam mana. Patuh perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serah pada Tuhan, tak nampak lain lah. Yang boleh tolong hanya Allah. Masa tu tuan-tuan, Allah saja yang tahu. Mayang kita, doa kita, zikir kita, penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang lain boleh tolong kita. Kata Syekh Ibn Atta' rahimahullah ta'ala, itulah waktu yang paling berharga dalam hidup kita. Kadang-kadang kita beribadat 40 tahun tak dapat khusyuk. 40 tahun tak boleh khusyuk. Tapi bila Allah uji kita, sekelip mata kita boleh sembahyang dengan penuh khusyuk. Kita boleh doa dengan penuh pengharapan. Kita boleh berzikir dengan penuh pengharapan. Bila itulah waktu yang paling berharga hidup kita. Waktu kita susah, kita ingat Tuhan, tak ada yang lain yang boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Maka makna kata dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada, iaitu kepada mana wujud zillah. Zillah ni hina diri kita. Dalam keadaan yang macam tu, Allah tarik kita dalam keadaan supaya kita terasa diri kita ni cukup hina, lemah dan hina. Wa antum azillah. Macam disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Wa nasarakumullah badrin wa antum azillah. Kami tolong kamu di Badar Muhammad. Ketika itu kamu azillah, kamu terlalu lemah. Tentera tuan-tuan Badar 313 orang. Musuh 1,000 lebih. Bukan setakat 1,000 lebih, lengkap bersenjata. Pasukan Nabi 313 adalah senjata tak cukup. Kongsi satu pedang, kongsi 3-4 orang nak perang. Ada yang perang pakai pelepah tamar, pelepah sawit tu, pakai pelepah kayu. Nak lawan macam mana? Masa itulah Nabi doa, dikata dalam sejarah yang paling doa Nabi, sampai Nabi angkat tangan tu sampai nampak ketiak dah. Tu malam-malaman dia berdoa dengan penuh pengharapan. Allahumma in tahlik hazihil isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau hancurlah tentera Badar ni, kalau kalahlah pasukan Badar ni, tak ada orang lagi akan menyembahmu lepas ni, ya Allah. Dunia ni kupur semualah. Tak ada lagi orang nak beriman. Makna Nabi berdoa dengan penuh pengharapan. Golongan ni dipanggil golongan mu'tad. Mu'tad ni terlampau berhajat kepada pertolongan Allah. Macam Siti Hajar berlari-lari. Siapa pergi Marwah, Marwah pergi siapa cari ayak. Takut sangat anak dia mati. Ismail terlampau dahaga. Dia susu dia pun tak ada, ayak tak ada, tak minum.
Lari pi balik cari ayam. Daripada Safa pi Marwah, Marwah pi Safa, berlari-lari. Tengah cemas itulah datangnya pertolongan Allah. Ayat keluar ikut tumit Nabi Allah Ismail. Ayat Zam-Zam tu. Dipanggil golongan mutlak, amat berhajat, penting, perlu tangan. Nabi Musa dihambat oleh Fir'aun. Nak pergi mana? Fir'aun hambat dia. Dia pasal lari sampai tepi Laut Merah. Nak pergi depan laut. Nak patah balik, Fir'aun duduk tunggu. Nak pergi mana? Nabi Musa berdoa sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Masa itulah datang pertolongan Allah. Allah perintah Nabi Musa pukul tongkat dia ayak. Maka ayak jadi daratan. Menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan tentera Fir'aun. Itu panggil golongan mutlak, amat berhajat. Kan? Jadi Allah Ta'ala nak jadikan kita azillah. Nak jadikan bagi kita ni jangan sombong. Kita merendah diri sungguh-sungguh pada Allah. Maka Allah campakkan kepada kita ni makna kata keperluan. Yang dipanggil, yang disebut sebagai makna kata waktu yang terbaik. Kita amat berhajat. Allah jadikan kita fakir, fuqara. Antumul fuqara ila Allah. Banyaklah masalah kita tuan-tuan. Orang ni buat masalah macam ni, masalah anak, masalah isteri, masalah keluarga. Masalah tempat kerja. Nak mengadu kat siapa? Mengadulah pada Allah Ta'ala. Yang lebih dahsyat kita tuan-tuan, umur dah beralih hari ni. Umur dah main 70. Kalau boleh kita naklah semayang tahajud setiap malam. Kan? Semayang tahajud ni pahala besar sangat. Dan nak habiskan umur kita, biarlah kita dapat mengerjakan taat ni, ibadat ni dalam keadaan seronok dan lazat. Manis dan sedap. Buat bersungguh-sungguh, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah bagi kat kita. Kan? Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, sebaik-baik segala waktumu. Waktu kita banyak. Ni pada mula kita hidup sampai mentah mati, banyak waktu. Yang kita hidup berapa malam, berapa tahun, berapa hari ni. Banyak kan? Siapa tahu? Allah saja yang tahu. Yang kita ikam dulu ni kita jumpa dah. Kan? Ma min nafasin tubdihi illa walahu khadarun fika yumdihi. Tak ada satu nafas pun yang akan menghembus. Melainkan setiap nafas itu Tuhan dah takdir dah pada azali. Nafas kita ni tuan-tuan, Tuhan dah takdir siap. Banyak mana kita nak menafas sepanjang hidup kita. Mak kita beranak main kat kita, diibaratkan kita ada Allah sedia satu stok pernafasan. Ni aku peruntukkan hang nafas banyak ni sepanjang hidup. Kita pun tak tahu banyak mana nafas yang Tuhan bagi kat kita. Tapi nafas tu Tuhan tak tambah sikit pun. Tuhan bagi, Tuhan tak tambah dah. Banyak mana nafas kita pakai sehari. Sehari semalam 24,000. Naik turun nafas ni 24,000. Kalau 2 hari 48,000. 3 hari 72,000. 4 hari 96,000. Kalau umur 70 tahun macam saya, berapa? Ada orang boleh kira? 70 kali 365 setahun. Kali 24,000. Boleh kira? Kalau pakai kalkulator meletup kalkulator. Berasap. Maknanya banyak dah kita pakai. Jadi nafas kita kuih tinggal sikit, kuih tinggi sikit, kuih tinggal sikit. Ibarat duit kita simpan bank, tak tambah. Tapi jolok hari-hari. Hari-hari jolok. Lama-lama jadi macam mana? Kerino duit tu. Nafas kita gitu. Lama-lama dia akan habis. Akan masuklah, tibalah hari yang dinamakan hembusan nafas yang terakhir. Kita matilah tuan. Baru ni Ustaz Zakaria Haji Ahmad duk main mengajar atau belah-belah Pinang ni. Allah ambil dia. Kita pun akan sampai ke waktu tu. Apa yang kita harapkan, boleh kita mati dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah. Mudah-mudahan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
kalimatu haq. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karami. La ilaha illallah kalimatu haq. Ni kalimah yang sebenar. Kalimah tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang kusembah, hanya Allah. Ni kalimah yang sebenar. Alaiha nahya wa alaiha namut. Di atas kalimah ni kami hidup, di atas kalimah ni kami mati. Tuan-tuan, nak mati atas kalimah la ilaha illallah, semua kita nak. Nak mati atas kalimah ni, mesti hidup di atas kalimah ni. Nak mati atas kalimah la ilallah, hidup mesti bertuhankan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita mengaku Allah Tuhan, kita hamba dia. Bagi hamba mesti memperhambakan diri kepada Allah. Tolonglah tuan-tuan, dengan azan mailah masjid. Takut-takut kita tak boleh jawab tuan-tuan. Hang mengaku Allah Tuhan. Tuhan panggil pergi masjid, awak pekak. Hayya ala solah, mailah semayang. Buat tak tahu lah. Boleh kita declare Allah Ta'ala Tuhan kita. Allah panggil pergi masjid, kita buat doa. Betul lah azan ni panggil orang semayang. Kalau azan tu semata-mata panggil orang semayang, pegang mic, Tok Bilal, woi, mailah sembayang. Tunggu apa lagi? Ya tak? Ini azan. Mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dada kita benar-benar membesarkan Tuhan, bila disebut kalimah Allahu Akbar ni, kita terpanggil kan? Tersentuh hati. Bila langsung tak tersentuh hati dengan kalimah tauhid ni, aduh, tak tahulah tuan-tuan. Tak cukup tu, buat main pula kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Ha? Kalau kita betul-betul lah bersyahadah tuan-tuan, mengaku ketauhidan Allah, kerasulan Muhammad, kita akan rasa terpanggil bila disebut dua kalimah syahadah. Mari kita buktikan kita benar-benar hamba Allah, perlukan Allah, hidup dengan bertuhankan Allah. Antara yang penting, solat ikut sunnah Nabi. Nabi tak semayang fardu seorang-seorang, dia semayang di masjid berjamaah. Pakat main. Mula-mula tuan-tuan rasa macam terpaksa. Lama-lama tuan-tuan rasa biasa. Mudah, dipermudah oleh Allah. Kemuncaknya tuan-tuan rasa sayang dengan semayang berjamaah. Ada orang tuan-tuan, dia tak boleh main berjamaah. Dia kena stroke. Dengan azan dia menangis lah tuan-tuan. Teriak, dia tanya dia awak, teriak, Allah, tak boleh nak pergi masjid, dia kata. Tak pergi masjid menangis. Tu lazat dia, manis dia, yang Allah campak baik kat dia. Buktikan. Buktikan makna keyakinan kita Allah tu tak bagai Tuhan dengan kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat yang paling hebat semayang. Semayang berjamaah, jangan tinggal. Banyak pahalanya tuan-tuan. InsyaAllah. Baik. Dan kata musannif lagi, sebab baik waktu mu itu ialah waktu yang engkau pandang dalamnya. Pandang dengan apa ni? Pandang dengan mata hati. Dalamnya, dalam waktu tu. Waktu yang paling baik, waktu tu kita pandang dengan mata hati keadaan kehendakmu. Kita pandang kita amat perlukan Tuhan. Berhajat dengan pertolongan Tuhan. Berhajat sungguh-sungguh. Orang berjuang ni dia selalu jumpa. Nabi SAW perang saja pun tuan-tuan 27 kali. 27 kali tu perang, duk bergantung hati kat Tuhan. Memanjang. Baginda dikepung. Malam nak hijrah. Tuan-tuan, 50 orang kepung rumah dia. Siap, lengkap bersenjata. Berlindung di Gua Sur. Ketika orang cari dia,
Allah. Nabi sentiasa makna kata hatinya berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita pun macam itulah tuan-tuan, kenal Tuhan. Usaha ikhtiar kita tak boleh memberi bekal. Semua dengan anugerah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi Mu'tazilah tuan-tuan, kita jadi ahli sunnah wal jamaah. Hayya 'ala shalah, itu panggilan. Allah panggil. Kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya aku nak pergi semayang berjamaah melainkan dengan izin Allah. Kita pergi tuan-tuan. Kita pergi semayang, tapi hati rasa ya Allah, kalau engkau tidak dengan taufik dan hidayah engkau, aku pun tak upaya nak pergi berjamaah. Yang aku boleh pergi berjamaah ni dengan pertolonganmu ya Allah. Hati tu jatuh doa soal lagu tu. Tu dia. Jadi bagi makna kata kita ni sentiasa kita ingat, jangan bergantung usaha dan ikhtiar kita. Walaupun kita kena usaha dan ikhtiar. Kita kena usaha dan ikhtiar. Syariat suruh kita berusaha berikhtiar. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Bekerjalah, Allah akan tunjuk hasil kerja kamu. Masa yang sama kita kena ingat, usaha ikhtiar kita tak boleh bagi bekal. Yang boleh kita buat semua ni dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati sentiasa ingat Tuhan. Tuhan sajalah yang boleh tolong kita, bantu kita buat kerja-kerja ibadat ni kepada dia. Itu dia. Itu waktu. Waktu yang kamu pandang, makna kata keadaan kita tu berkehendakmu. Kita nak sangat-sangat pada pertolongan Allah Ta'ala. Maka engkau kembalikan bagi Tuhanmu atas yang menghukumkan halmu. Semua balik pergi ke Tuhan. Serah diri pada Allah Ta'ala. Semua ni dengan kehendak dan pertolongan daripada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu dirikan itu semuanya dengan anugerah Allah. Wa bi rahmatihi, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan pertolongan Allah. Kita buat ibadat rasa macam tu. Kita tak ada haula, tak ada quwwata, tak ada daya dan upaya. Hari tu ada seorang makcik jumpa saya di Masjid Batu. Lepas meniaga apa, dia mai jumpa. Dia cakap saya, Ustaz, saya cerita ni bukan apa-apa. Saya tak tahu nak luah kat siapa perasaan apa yang berlaku kat diri dia. Dia cerita kat saya, tuan-tuan, suami dia meninggal. Depa ada anak seorang, anak perempuan umur 15 tahun. Benda ni selalu berlaku, Ustaz, tapi malam tadi saya amat sedih malam tadi, dia kata. Dia rajin mengaji Masjid Batu tu. Dia sampailah rumah. Sampai rumah 9:30, 10 macam tu lah, lebih kurang. Anak dia tak balik lagi. Anak dia dah umur 15 tahun. Pukul 11 lagi baru balik. Dia kata balik Ustaz, terus masuk bilik. Salam tak bagi, tegur tak tegur, masuk bilik duduk main handphone. Setengah jam lagi Ustaz, dia gaduh nak keluar dah. 11:30 nak keluar, budak perempuan. Aduh, dia kata, saya nasihatlah anak saya tu Ustaz, janganlah keluar. Pok hang tak ada. Jadi apa-apa payah, mak nak pergi cari mana. Dia maki saya Ustaz. Allah. Dia cerita tu menangis. Teresak-resak dia menangis. Anak dia buat kat dia. Oh ni kadang-kadang tuan-tuan masalah kita pada hari ni. Anak tak mau dengar cakap. Aduh, tak tahulah tuan-tuan. Banyak sangat yang kita perlukan, yang kita berhajat pada Allah. Ada yang suami lupa tanggungjawab, tak ada isteri dan anak-anak. Ada yang isteri pula dah ada suami pergi cari jantan lain pun ada. Macam-macam tuan-tuan, zaman lah ni bercelaru. Kalau tuan-tuan tak tahu, tak percaya, pergilah pejabat agama. Hari-hari cerai, kes cerai. Kahwin seminggu cerai, kahwin sebulan cerai. Haru biru ni zaman kita ada ni. Lepas tu bila orang main tahanid kat saya anak, dia kata jaga anak-anak baik di akhir zaman ni. Zaman ni zaman yang cukup fitnah.
Kan? Nabi pesan dalam hadis dia, badiru bil a'mal fitanun ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah buat amal sebelum datangnya fitnah yang diibaratkan malam yang amat gelap gelita. Tuan-tuan duduk dalam gelap, teraba-raba, tak tahu mana jalan, mana lorong, tak kenal hitam putih, kuning merah, gelap semua. Orang baik kata jahat, orang jahat kata baik. Yang Nabi sifatkan, sayati ala nas sanawatun khadda'atun. Akan berlaku kata manusia ni hari-hari, tahun-tahun yang penuh dengan pembohongan. Bohong kejar-kejar dia. Sampai kita pun tak tahu siapa cakap betul. Semua bakat merapu, tipu manjang. Yusaddaqu fi hal kazib. Ketika itu orang membenarkan si pendusta. Orang bohong ni semua bakat angkat kata bagus. Wa kazzabu wa yukazzabu fi as-sadiq. Orang mendustakan orang yang benar. Orang jujur, orang tolak. Tak mau pakai. Yang bercakap merapu yang tu betul. Aku biru dah zaman ni. Macam mana kita nak jaga diri kita, nak jaga keluarga kita, anak-anak kita. Aduh. Kita amat memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang berjuang Islam lagi perlukan pertolongan Allah. Musuh keliling. Hari-hari panah tumai, tikam kita manjang. Macam-macam serangan dihadapkan kepada kita. Jadi kita mengadulah pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apabila orang-orang beriman, mana kita melihat tentera-tentera Ahzab, musuh-musuh Allah yang begitu ramai, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah janji Allah, inilah janji Rasul. Sadaqallahu wa rasuluh. Benar Allah, benar Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tak bertambah kepada mereka, mereka bertambah iman dan penyerahan diri kepada Allah. Lagi ditekan, lagi mengadu kepada Allah Ta'ala. Tempat kita mengadu, bergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi makna kata orang ni yang dikatakan waktu yang paling bagus, waktu makna dia amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau kembalikan bagi Tuhanmu atas yang menghukumkan halmu. Kembali pada Allah. Serah pada Allah. Sabar. Tanggung ujian-ujian yang Allah kenakan ke atas kita. Minta doa banyak-banyak. Merayu kat Tuhan. Minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa, jangan kecewa. Jangan berputus asa dalam hidup. Jangan kita wala taqnutu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong Allah. Jangan kecewa dalam hidup ini. Setiap apa yang Allah lakukan tu ada hikmah dia. Fa asa an takrahu syai'un wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kamu benci itu baik untuk kamu, insya-Allah, mudah-mudahan. Kembalikan kepada Tuhanmu. Dan ditolongkan engkau dalamnya kepada wujud kehinaanmu. Allah bantu, Allah tolong dengan Allah bagi kita rasa hina diri kepada Allah. Terasa diri ni hina, lemah, zillah. Wa antum azillah. Kamu rasa hina, lemah. Kita tak ada rasa haula dan quwata. Tak ada haula, tak ada quwata. La haula wala quwata illa billah. Kita nampak di hati kita hanya Allah saja yang menolong, yang boleh membantu kita dalam hidup ini. Sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Beserta kepayahan, kesenangan. Percayalah. Allah bagi kemudahan, kesenangan. Kalah. Bang, Tuhan bagi menang. Sekali dia bagi menang. Bila menang nak kata apa?
Qul bifadlillah. Kemenangan ini merupakan bifadlillah, anugerah daripada Allah Ta'ala. Wa birahmatihi, kemenangan ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bizalikal falyafrahu, dengan sebab itu kamu gembira dengan pertolongan Allah. Sukacita sebab telah datang pertolongan Allah. Allah nak tolong, Allah bantu. Kalau Allah bantu kita, siapa dapat mengalahkan kita? Kalau Tuhan tak tolong kita, tak ada siapa boleh tolong kita. Allah mala mani alima aqtaita wala mu'ti alima manaqta. Ya Allah, ya Tuhanku, tak ada siapa boleh menghalang apa yang kau bagi. Tak ada siapa boleh bagi apa yang Tuhan halang. Bila Allah nak bagi kemenangan pada satu puak, siapa tak boleh sekat dia? Tak usah cari pasal lah. Cari pasal macam ni. Apa rasuah lah apa. Ikut suka orang cakap. Bila Tuhan nak tolong, tak ada siapa boleh kalahkan. Sebab itu pergantungan hati mesti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Allah janji apa? Wala yansurannallah man yansuruh. Nescaya Allah tolong orang yang tolong agama dia. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Bila datang pertolongan Allah, tak ada siapa boleh mengalahkan kamu. Jadi kita, makna bila Allah tolong kita, kita ingat janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azab aku amat pedih. Kita menang, guna kemenangan itu dengan sebaik mungkin. Jangan guna kemenangan untuk kepentingan diri dan sebagainya. Depan mata kita Tuhan tunjuk orang yang tak pernah bersyukur anugerah Allah Ta'ala, sekali jatuh habis Tuhan. Ini semua menjadi iktibar kepada kita semua agar syukur anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila Allah datangkan, makbulkan pertolongan dan bantuannya itu, dan Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan zillah, dia tariknya kita kepada wujud kehinaanmu. Bila kita rasa terhina, maka kita dekat dengan Allah. Bila kita rasa mulia, jauh kita daripada Allah. Ada terbalik, lagi kita hina diri, lagi dekat dengan Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku yang nak mendekatkan diri kepada aku. Mereka dapat dekatkan diri kepada aku bin nawafil, dengan ibadat-ibadat sunat. Kita buat ibadat tengah malam, baca Quran, berzikir banyak-banyak, ingat Tuhan, makin dekat kita dengan Allah. Bila Tuhan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sayang kita, Tuhan rahmati kita, Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita. Sebab itu tuan-tuan, orang yang berjuang Islam ni, dia ada kekuatan. Sebab kekuatan dia yakin Allah Ta'ala bersama-sama dengan dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Dan lagi kita tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, Allah tak biar dengan kita, Allah bantu kita, Allah tolong kita. Itu kelebihan orang beriman. Dia yakin dengan bantuan Allah, pertolongan Allah. Berbeza dengan orang yang berjuang dengan cara yang lain. Lepas tu kita ingat Allah, pertolongan Allah. Sekali-sekali Allah bagi. Bila Allah bagi kemenangan tu luar jangkaan. Bukan mereka saja tak percaya, tak jangka. Kita pun tak jangka. Kita yang buat kerja Islam ni pun tak jangka. Lama lah taklah saya start tahun 86 terlibat dengan kerja-kerja ni. 86, 14 tahun. 40 tahun buat kerja ni. Tak pernah tengok macam ni punya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, saya kata kawan, syukur banyak-banyak. Tingkatkan kerjaya kita, gerak kerja kita, keikhlasan kita. InsyaAllah Allah akan datangkan pertolongan lebih hebat daripada ni. Tuhan yang bantu Nabi Muhammad dan para sahabat, Tuhan yang sama hari ini, bukan Tuhan lain. Tuhan yang sama.
Kalau kita ikut macam Nabi, ikut macam para sahabat, tak mustahil Tuhan bantu kita, Tuhan tolong macam Tuhan tolong Rasulullah dan para sahabat. Kita ni Allah. Wala tahinu fi ibtira'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kamu lemah berdepan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu susah, mereka juga susah macam kamu susah. Jangan tuan-tuan ingat kita berjuang Islam je susah. Yang lawan Islam pun susah. Kamu luka, dia luka. Macam kamu luka. Sama aja. Apa beza dengan kita dengan mereka? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharapkan redha Allah yang mereka tak pernah harap redha Allah Subhanahu wa taala. Tu yang beza dia. Jadi orang yang mengharap redha Allah, dia sentiasa menyerah dirinya kepada Allah. Apa yang Allah datang, dia redha. Menang pun syukur, kalah pun redha dan sabar. Kerana ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jinaklah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi macam tu. Itu yang dikatakan oleh musannif rahimahullah taala. Dan hanya asalnya adalah sebab baik segala waktu bagimu itu, iaitu bagi wujud hudurmu. Dia kata dalamnya itu waktu yang paling, makna kata paling berguna dalam hidup kita. Waktu yang paling seronok dalam hidup kita bila wujud hati kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasai kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, tuan-tuan. Siapa-siapa ada pengalaman, bolehlah. Saya, tuan-tuan, ada sikit pengalaman. Dia bertahan saya. Kerana perjuangan kita ni, kita ditahan. Tak apa. Kalau kita berjuang kerana Islam, kita ditahan, tak apa. Kerana Islam, kita dibunuh, tak apa. Jangan kerana yang lain-lain. Apa dia buat kita, tuan-tuan? Nombor satu, dia cuba downkan kita. Bagi kita rasa hina diri. Apa dia buat? Dia bogelkan tahanan ni. Dia telanjang kan. Dia 4-15 orang, tuan. Dia soal, kita tak ada nak jawab, kawan ni soal. Tak ada kita jawab, kawan ni soal. Dia bagi kita pekak telinga. Peleceh kita, hina kita. Tapi bagi saya tak rasa hina. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Wala tahinu, wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu, wala tahzanu. Jangan kamu rasa hina, jangan rasa duka cita. Wa antumul a'laun. Kamulah orang yang tinggi in kuntum mu'minin. Kalau kamu orang beriman. Jadi saya, tuan-tuan, tak rasa hati saya ingat Allah. Allah sedang perhati saya. Bagaimana saya mempertahankan Islam. Saya lawan sungguh, tuan-tuan. Saya minta-minta biarlah. Lepas tembak aku mati pun tak apa. Sonok aku boleh mati syahid. Rasa hati macam tu, tuan. Kita tak ingat lain dah. Ingat Allah. Bukan kita sombong. Kita bangga. Kita menjadi wakil kepada kumpulan Islam. Berdepan dengan soalan keadaan yang macam ni. Hati ingat Tuhan. Baik itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bila sahabat tengok musuh. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak bertambah pada mereka melainkan iman dan penyerahan. Itu pengalaman saya. Sampai sudah mereka tak boleh nak kacau kita. Tengah bila kena torture sikit, rutin cik, minta maaf cik, saya salah cik. Yang tu mereka mau. Kita bukan salah apa-apa. Ada kita mengajak mereka taat, ada kita ceramah, ada kita berjuang Islam. Kalau masa ni tak apa, tak ada masalah. Itu kita kena hati tu kena sentiasa dengan Allah. Bila Allah uji kita, itulah waktu makna kata yang paling rapat kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak nampak dah siapa boleh tolong kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia.
Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, hanya saja al-fabik waktu itu bagimu, itu bagi wujud hudur. Dia kata hudurmu dalamnya serta Tuhanmu. Hati itu dia ingat kat Tuhan manjang, mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Dan putus, dia kata nazarmu daripada segala wasitah. Putus nazar, tilikkan hati kita kepada wasitah, perantaraan. Duit kita ke, tenaga kita ke, pertolongan orang kita tak nampak. Yang kita nampak mata hati Allah ya. Siti Hajar tak nampak siapa, nampak Allah Ta'ala. Nabi Muhammad dan perang Badar, dia tak nampak siapa, nampak Allah ya. Intahlik hazihil isabah la tu'bad fil ard. Kalau hancurlah ya Allah tentera Badar ni semua mati, tak ada orang lagi akan menyembahmu ya Allah. Tolonglah ya Allah untuk selamatkan agamamu. Nabi hanya nampak Allah yang boleh bantu pejuang-pejuang tentera-tentera Islam di Badar. Allah bantu. Walaqad nasarakumullahu badrin wa antum azillah. Kami tolong kamu Muhammad di Badar sedangkan kamu cukup lemah. Allah hantar malaikat tuan. 5,000 malaikat turun. Seorang Jibril cukup dah di 5,000. Kalah musuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, putus makna segala wasitah, yakni perantaraan dan segala sebab. Tak ada sebab ni, tak ada sebab ni, yang kita nampak semata-mata Allah yang mewajibkan jauhmu. Bila kita nampak sebab, jauh kita daripada Allah. Nampak pertolongan yang lain, jauhlah kita pada Allah. Bila hati kita nampak, pandang semata-mata Allah tolong kita, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan minta tuan-tuan, tapi kita terasa kadang-kadang macam-macam jadilah hidup ni kan. Ada seorang itu ni, dia apa, masa tu Tesco, ada Tesco Bukit Petajam. Dia pun lah cerita kat saya. Tesco ni manager tu Melayu. Satu hari pasukan keselamatan tangkap satu orang, dituduh curi. Adalah buah apple 2-3 biji, buah limau ada berapa buah lagi. Kan? Dia cuba mencuri, dapat ditangkap. Dia pun bawa pergi jumpa manager ni. Manager ni tanya dia, awak curi ke ni? Ya, saya curi tuan. Kenapa kamu curi? Dia ceritalah hai dia. Anak saya lapar tuan. Dan masuk 3 hari tak makan tuan. Anak saya ada 3 orang. Hang tak kerja. Saya tuan, isteri saya duduk hospital dah 2 minggu. Saya terpaksa jaga anak saya. Rumah saya, rumah sewa saya terpaksa keluar daripada rumah sewa saya kerana tuan rumah halau tak bayar sewa 3 bulan. Saya lah menumpang di rumah kawan, di dapur rumah dia. Manager ni suruh pegawai keselamatan ni pergi tengok betul tak betul. Pipi memang betul. Budak dah terlentang lapak. 3 orang budak. Balik main cerita keadaan apa dia cerita semua betul. Dia kata apa? Dia pergi ambil biskut lah, macam-macam lah, satu plastik besar. Ambil ni yang buat balik bagi anak makan. Dia bagi duit lagi tuan. Ambil duit ni. Esok pagi yang main jumpa saya di sini. Dia nak bagi hang kerja. Kan? Kerjalah elok-elok dia kata. Cara anak dan bini dia kata. Oh ni orang tuan-tuan, ada mata hati. Kan? Hatinya lembut. Hatinya sensitif dengan kesusahan orang lain. Hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bila susah jangan lupa Tuhan. Ingat pada Allah. Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Kadang-kadang luar jangkaan kita. Kan? Jangan kita putus asa dalam hidup ni. Jangan sampai berputus asa. Jadi kalau Allah timpa kita kesusahan, berdoa banyak-banyak. Sabar.
Jangan sampai kita bertindak di luar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dapat ambil iktibar daripada kata-kata hikmat Syekh bin Athaillah insya-Allah. Jadi kita akan sambung akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa aghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.